Bunga yasmin harum mewangi, tumbuh indah di tepi laman. Kita ni sekolah Arab kan mungkin ada tamrin, untuk latihan. latihan Menghafal. Kita kadang-kadang kalau indah menghafal tu Kena marah. dan kena dirikan. Bila kita ni mau berjaya meraih ihsan daripada guru, keberkatan daripada guru pensyarah kita ni, perlulah kita ni menghormati diorang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Alhamdulillah kita ni bertemu lagi di dalam siri podcast bersama dai kita ni. Pada kali ini saya indah kesorangan, bersama saya salah seorang dai di negara Brunei Darussalam yang tidak kurang hebatnya jua. Marilah kita ni memperkenalkan Yang Mulia Ustaz. Boleh Ustaz perkenalkan diri? Okey, terima kasih Ustaz. Jadi terlebih dahulu saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada bahagian penyebaran dakwah unit ceramah kerana mempelawa saya untuk untuk join sama dalam konten podcast pada kali ini. Baik, nama saya Muhammad Safwan bin Muhammad Sufyan. Saya adalah merupakan lepasan daripada sekolah Arab juga, iaitu daripada Ma'had Islam Brunei Tutung dan juga Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasanah Bolkiah, dan juga lepasan graduan daripada College University Perguruan Agama Serib Gawan, yang mana menjalani pengajian di sana selama 3 tahun, graduan daripada Kupu SB pada tahun 2013 dengan mengambil diploma tertinggi perguruan agama syariah. Dan selepas itu saya melanjutkan lagi pelajaran saya ke UNISA, Universiti Islam Sultan Syarif Ali, dan menjadi graduan UNISA pada tahun 2018 dengan mengambil jurusan fiqh dan kehakiman, ijazah sarjana muda. Jadi kalau dari segi tempoh berkhidmat di Pusat Dakwah Islamiah, alhamdulillah baru juga 5 tahun berkhidmat di Pusat Dakwah Islamiah, yang mana mula berkhidmat pada bulan Jun 2020, yang mana Ustaz pun tahu kali tu masa tu musim-musim COVID masa tu. Jadi saya ni pun antara orang-orangnya yang kena gelar sebagai kaki tangan COVID, sebab melapor masa tu musim COVID. Kalau anda silap 2020 tu time-timenya Brunei baru dilanda COVID, antara gelombang pertama lah pada tahun itu. Jadi 5 tahun sudah di pusat dakwah dan bertugas di bahagian sumber manusia, perancangan dan penyelidikan. Jadi itulah setakat latar belakang yang boleh disampaikan. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Kalau melihat daripada latar belakang Ustaz tadi itu, dari Kupu SB ke UNISA, kan selalunya lepas kita ni graduan ni kan mencari pekerjaan tetap lurus. Apa yang mendorong Ustaz kan menyambung itu dari Kupu ke UNISA? Apa yang mendorong Ustaz untuk menyambung pelajaran daripada memilih untuk bekerja dalam kita ni? Kalau secara kebiasaannya, lepas orang selesai union ni kan, alam union ni, ia kan mindsetnya, lepas ni mau cari kerja tetap di sektor kerajaan. Sebenarnya semua orang mindset macam itu pulang. Kebanyakan orang mindset macam itu. Tapi memang pada masa itu mencari kerja di sektor kerajaan ini memang sesuatu yang terhad dan sukar pada waktu itu. Jadi saya mengambil inisiatif untuk bekerja sementara saja di sektor swasta. Yang mana saya bekerja di sebuah company selama 10 bulan. Multitask lah di sana, sebagai cashier juga, sebagai penghantar barang, delivery boy juga, sebagai jurujual di sana tu. Dalam tempoh 10 bulan itu kerja di sektor swasta tu, saya mengambil masa untuk berfikir sama ada kan melanjutkan pelajaran ataupun kan mencari kerja. Jadi ada perlunya saya terfikir untuk merujuk kepada bekas-bekas ustaz, bekas-bekas guru saya, minta pendapat tentang apakah saya patut menyambung belajar ataupun mencari kerja. Rata-rata semua daripada
tempat saya minta rujuk itu, ustaz-ustaz guru-guru menyarankan untuk menyambung belajar. Jadi bismillah, tawakal, saya pun menyambung ke Unisa. Lepas selesai daripada kerja sebenarnya kira berhenti pulang tu kerja di sektor swasta tu. Sebab dapat tawaran daripada Unisa. Jadi tak selajurlah berhenti notis 1 bulan di sana. Nganya yang saya masih ingat, memandangkan bahasa Arab ni, ia sesuatu yang sudah lama ditinggalkan. Kalau di Kupu SB, bahasa penghantarnya exam, kuliah bahasa Melayu. Tapi ada juga ia bahasa Melayu tapi menggunakan Jawi Rumi, Jawi Melayu. Baik periksa tu ustaz. Periksa memakai Jawi Jawi Melayu tu. Jawab pakai Jawi. Di sana baru tahu adanya huruf va. Va tu kan macam waw ada titik. Jadinya bila berbalik kepada tadi, bila menyambung Unisa, kuliah pertama yang saya hadir yang diajar oleh, kalau siapa kenal, siapa menyambung di Unisa kenal ni, Dr. Sharshal, yang Quran mana Quran. Beliau mengajar Quran dan tajwid. Masuk di kelas beliau, saya rasa macam apa dia jaringannya, macam macam ia bahasa Arab kan. Jadi batas meninggalkan bahasa Arab ni. Blank lah, anda tahu apa disampaikannya. Macam sejujurnya struggle lah bila menyambung di Unisa tu. Kadang-kadang sampai tertanya-tanya, luruskan dia tempat menyambungan ni. Macam menyesal saja. Macam dah salah tempat kan dia menyambungannya. Jadi alhamdulillah dengan bantuan rakan seperjuangan, dengan ihsan bantuan daripada para pensyarah, alhamdulillah dapat menembusi dan menjadi graduan daripada Unisa pada akhirnya. Dan bercakap mengenai ihsan daripada pensyarah ni, sebenarnya masa ni kita ni pun maklum musim Hari Guru pada masa ni. Masya Allah. Sambutan Hari Guru. Jadi bila kita ni mau berjaya meraih ihsan daripada guru, keberkatan daripada guru pensyarah kita ni, perlulah kita ni menghormati diorang. Adab lebih utama daripada ilmu. Betul. Jadi kalau sekiranya ada ilmu tapi tidak ada adab, bersifat kurang sopan dan sebagainya, kita ni mungkin akan berjaya tapi tidak ada keberkatan di sana. Jadi kadang-kadang kita ni lulus satu pun kita ni berjaya bukannya sebab kita ni berusaha 100% daripada diri kita ni, tapi banyak punca sebenarnya. Salah satunya yang paling utama disebabkan oleh izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan antaranya juga ialah sebabnya ustaz ihsan, keberkatan daripada guru ni. Yang penting kita ni jangan percaya benda tu. Memang hakikatnya memang perlu keberkatan daripada guru tu. Bila guru senang dengan kita ni, insya-Allah guru tu pun dengan rela hati membantu kita ni, dan muncullah sifat-sifat ihsannya untuk membantu kita ni menjadi seorang yang berjaya. Betul. Itulah yang dapat dikongsikan. Memandangkan masa ni kita berada di musim Hari Guru yang disambut pada setiap 23 September setiap tahun. Kami di sini ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua para guru-guru atau para guru yang bergelar guru dan para pensyarah. Dan yang ingin dikongsikan di sini adalah guru yang pertama untuk kita ni sebenarnya adalah merupakan ibu bapa kita ni. Itu yang paling utama. Guru yang pertama yang mendidik kita ni dari damitnya orang sampailah ke hari ini. Keberkatan, kejayaan kita ni itu hasil daripada doa daripada seorang ibu dan seorang ayah atau bapa. Okey, ditambah di sini mengenai dengan memuliakan guru ni, sebenarnya Hari Guru ni juga yang dikongsikan sini bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam ada bersabda yang kira-kira mafhumnya, bukanlah di kalangan umatku mereka yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, mereka yang tidak menyayangi anak-anak kecil, dan mereka yang tidak memberikan hak kepada guru-guru kami. Artinya betapa penting seorang guru ni di dalam kehidupan kita ni sehari-hari ini. Hadis riwayat Ahmad yang tadi tu. Kemudian masuk je di sini, tadi ada ustaz mengatakan mengenai dengan akhlak
adab lebih penting daripada berilmu. Akhlak itu penting. Ya. Di sini kan mengongsikan juga mengenai dengan adab ini. Beberapa adab yang perlu ada pada seorang pelajar, yaitu taat, perhatian, mencontohi, lemah lembut, meminta izin, rendah hati, dan yang penting juga ni, baik sangka dan mendoakan guru-guru kita ni. Terus. Okay, Ustaz. Since kita ni berada di podcast ini mengenai dengan Hari Guru, boleh Ustaz kongsikan di sini apa perbezaan pembelajaran yang zaman dulu dan zaman sekarang? Boleh Ustaz kongsikan? Kalau lihat dari segi perbezaan time zaman saya dulu dengan masa ni, boleh dikatakan sesah rahmat sebenarnya. Bukan apa tu Ustaz, kalau dulu terkadang masa damit-damit karena rotan apa ni. Memang sesuatu perkara yang jadi kebiasaan. Kadang-kadang kalau kita di bola di sekolah tua, indung mendapati bukan pulang disuruhnya guru tu berhenti merotan, dah. Suruhnya rotan lagi sampai insaf punya rotan ni. Faham. Ada tiada istilahnya lagi pemadam terabang tiada apa. Kadang guru kalau bandingkan masa ni, guru-guru yang dulu memang garang-garang lah. Tapi alhamdulillah pada masa ni mungkin ada disebabkan oleh undang-undang tertentu, jadinya alhamdulillah guru-guru pada masa ni memang alhamdulillah baik-baik semua, nada physical touch apa. Namun dalam pada tu, nasihat saya kepada murid-murid pada masa ni, guru pada masa ni indah lagi seperti macam dulu. Jadi ambillah, kemanfaatkanlah kesempatan itu dan hormatilah, tetaplah menghormati guru. Jangan mentang-mentang Ustaz, ni orang kita ni kalau guru itu baik, naik kepala dia. Kurang adab dia sama guru itu. Itu yang kita ni indah mau tu. Antara sebab juga kenapa guru cikgu-cikgu dulu tu merotan sebenarnya itu cara dia menterbiah, mendidik murid-muridnya, pelajar-pelajarnya. Tapi alhamdulillah outcome-nya Ustaz pada masa ni memang kalau dilihat banyak yang ulah-ulahnya bisa-bisa, alhamdulillah. Sebab kami pun faham kenapa guru marah. Sebab diri buat salah. Kenapa guru marah? Sebab ia sayang. Ia tidak mau membiarkan muridnya tu menjadi seorang yang berakhlak tidak baik. Jadi suatu yang marah. Marah itu tandanya sayang Ustaz. Betul. Jadinya itulah. Dan kalau dari segi fasiliti memang jauh berbeza. Pembelajaran dulu pada masa ni rasanya Ustaz tidak pulang tahu wujud ke masih tu talk and chop punya bercakap dan pakai kapur menulis papan hitam, dah tahulah. Masa ni alhamdulillah kurang, mungkin ada tapi kurang lah. Mungkin ada sekolah-sekolahnya kali yang masih memakai. Tapi masa ni alhamdulillah pakai laptop, projector. Jauh semua sudah menggunakan kebanyakan sudah sekolah-sekolah menggunakan digital. Itulah yang dapat dikongsikan, dibezakan. Kan juga kan mengongsikan juga mengenai dengan perbezaan tadi tu Ustaz. Kalau dulu kita ni sekolah harapan mungkin ada tamrin, untuk latihan menghafal. Kita kadang-kadang kalau indah menghafal tu kena marah dan kena dirikan. Ada yang strict di luar kelas tu Ustaz. Berpanas teh. Di luar ada tu artinya orang tahulah yang ni dah hafal. Dan buat kerajaan suruh ni cuma tapi buat masa ni dah lihat ada tu Ustaz. Pendidikan itu pun punya orang dah dibenarkan atau dengan undang-undang yang ada. Ada undang-undangnya. Alhamdulillah. Sebelum kami mengakhiri podcast kali ini, ingin saya menjual pantun arah yang mulia Ustaz. Masya-Allah. Kalau sudi suka bermain dengan rimayat ke juga Ustaz. Macam itulah je. Sama tajwid. Mungkin ada chemistry kali. Ada persamaan. Masya-Allah. Bunga yasmin harum mewangi, tumbuh indah di tepi laman. Guru sejati penerang hati, jasamu kekal sepanjang zaman. Masya-Allah. Dibalasnya
Tafadhal Ustaz. Uh, berfikir. Ambil masa ni untuk pembalasan ni sebenarnya. Okey, bersiar-siar di taman bunga, Masya burung berkicauan memecah suasana. Hadirnya guru umpama cahaya Allah. menyebarkan ilmu yang sangat berharga. Itulah yang dapat dibalas oleh Masya Allah. Ustaz. Masya Allah Ustaz. Hujan renyai-renyai di atas atap. Mantap Masya Ustaz. Allah. Masya Allah Lawa Ustaz. Ustaz, Okay. lawa. Untuk itu sebelum kami mengakhiri, maka kami ingin mengajak kita semua, siapa yang belum follow, maka followlah IG kami, iaitu ceramah.bpd. Kemudian samalah juga di mana-mana media sosial, TikTok, YouTube dan sebagainya, sama juga. Follow jangan dah follow. Rugi kalau dah follow. Ustaz lah. Betul. Untuk itu kami akhiri dengan ucapan selamat Hari Guru kepada guru di Brunei Darussalam. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.